kitab orang Hindu. Saya sepakat lagi, kalau kita nak berdakwah dengan orang Hindu, berhati-hati. Beberapa peringatan. Peringatan pertama, kalau nak dakwah dengan orang Hindu, tolong jangan pakai Bible. Tak laku Bible tu untuk orang Kristian saja, bukan untuk semua orang non-Muslim ya. Okey. Orang Hindu ni sensitif. Dia emotional. Dia kurang rasional ya, kurang rasional. Sebab itu apa yang saya nak cerita, kalau ada orang Hindu di sini, saya tak boleh cerita. Sebab dia akan naik angin, dia akan naik marah. Walaupun apa yang saya nak cakap ialah petikan-petikan daripada kitab mereka. Memang kepercayaan mereka, tetapi mereka tak boleh terima, sensitif. Emosi. Kalau tak percaya cakap saya, cuba bincang agama dengan orang Hindu. Dia kata, jangan cakap pasal agama, saya tak mau dengar. Tetapi kita boleh bincang agama dengan orang Cina, dengan orang Kristian sebagai contoh. Jadi berhati-hati. Dan satu lagi, tolong jangan maki Tuhan-Tuhan mereka. Sebab dalam Quran dah disebut, dalam surah Al-An'am, surah nombor 6 ayat nombor 108, Allah mengatakan, janganlah memaki Tuhan-Tuhan mereka, kerana atas kejahilan mereka akan kembali memaki Allah. Jadi kita tak boleh condemn ya. Apalah you punya Tuhan tu kepala gajah, ada belalai gajah tapi badan manusia. Mana ada logik you punya Tuhan itu macam. Dia makan apa macam, dia angkat itu belalai itu macam, dia masukkan ini macam. Tak boleh perli. Tak boleh sindir ya, tak boleh sindir. Itu syarat dia. Dan saya lebih suka, di antara cara untuk berdakwah dengan orang Hindu, saya lebih suka cerita tentang konsep ketuhanan dalam Islam dulu, baru cerita tentang agama dia. Kita buka jalan dulu bagi dia. Dan konsep ketuhanan dalam Islam secara ringkas tetapi padat boleh didapati daripada suratul Al-Ikhlas, surah nombor 112 ayat nombor 1 hingga 4 yang telah saya baca dalam pembukaan doa tadi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sebenarnya nak kita manusia semuanya kalau boleh pergi ke syurga. Allah sayang kita, sentiasa memberi bimbingan panduan kepada kita. Qul huwallahu ahad. Katakan dia ialah Allah Maha Esa, Tunggal, Satu, Sa. Allah tu satu aja. Allahus Samad. Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Allah tidak bergantung pada suatu apapun, tetapi seluruh alam semesta bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah. Tak ada apa pun serupa dengan Allah. Apa saja yang mata kita boleh lihat di dunia ini, itu bukan Allah. Kita nampak botol ni, ini bukan Allah. Ini contoh kita kenal, ini tidak boleh jadi Allah. Walau kita pejam mata sekalipun, apa saja image bayangan masuk dalam kepala kita, itu bukan Allah. Sebab tidak ada satu apa pun menyerupai Allah. Lalu orang Hindu biasa dia boleh setuju, saya pun setuju, betul. Jadi apa kata kitab dia pula? Sekarang kita korek kitab dia, kita bincang dengan dia. Biasanya orang Hindu tak tahu kitab dia pun. Dia pun tak baca sangat kitab. Dia biasa pergi jumpa Sami aja pasal urusan keagamaan. Okey, kitab orang Hindu ni beribu-ribu kitab. Cukup banyak kitab dia, cukup banyak. Yang paling tua, yang paling otentik lah bagi dia orang adalah dikenali kitab-kitab Weda. Dan Weda ini pula pecah kepada 4 kumpulan, iaitu Rig Weda, Yajur Weda, Athura Weda, Sam Weda. Beda kitab-kitab lain seperti Purana, Upanishad, Mahabharata, Ramayana. Dan yang paling popular di kalangan orang-orang Hindu hari ini adalah Bhagavad Gita. Ini paling popular di kalangan orang-orang Hindu moden sekarang ni, Bhagavad Gita. Kalau kita kaji Bhagavad Gita sebagai contoh, saya ambil beberapa contoh daripada kitab-kitab mereka. Dalam bab 7 ayat nombor 20 Bhagavad Gita ini disebut di dalam ini, siapa-siapa yang pemikirannya telah tunduk kepada keinginan kebendaan, mereka menyembah Tuhan-Tuhan palsu. Dah bagi warning dah. Mereka sembah Tuhan-Tuhan palsu. Mereka mengadakan upacara-upacara mengikut peraturan masing-masing. Selera masing-masing dia buat peraturan upacara dia. Dah bagi warning. Kalau hari ini cari 5 orang Hindu, tanya dia apa itu agama Hindu, kita akan dapat 5 jawapan yang berbeza.
Tanya orang Hindu bagaimana cara sembahyang yang betul dalam agama Hindu, kita akan dapat 5 jawapan berbeza. Tanya orang Hindu bagaimanakah cara berpuasa yang betul dalam Hindu, kita akan dapat 5 jawapan yang berbeza. Masing-masing ikut peraturan upacara selera sendiri, dia entah pakai itu aja. Bagi kita dah bagi warning dah, sebagai contoh. Ataupun kalau kita kaji kitab-kitab lain, contohnya Chandogya Upanishad, buku 6, bab 2, ayat 1, di dalam bahasa Sanskrit berbunyi Ekam Evat Vityam, yang bererti Tuhan itu satu, tidak ada yang nombor 2, serupa dengan Kul huwallahu ahad. Nampak persamaan tadi? Tuhan, tidak ada Tuhan lain yang lebih besar darinya ataupun ibu bapa. Tuhan tak ada ibu bapa, serupa dengan lam yalid walam yulad. Ataupun kita ambil Swatara Upanishad, bab nombor 4, ayat nombor 20 mengatakan nasansetis tati rupam asya. Tuhan bukan untuk dilihat. Tidak ada manusia dapat melihat Tuhan dengan mata dia. Dengan mata tak boleh tengok Tuhan. Tetapi Rama, Krishna masih ada, ikut mereka punya cerita, orang boleh tengok mereka, Rama boleh tengok, Krishna boleh tengok. So macam mana Tuhan tak boleh ditengok? So macam mana Rama Krishna jadi Tuhan? Kita boleh tanya-tanya lah. Ataupun kita ambil Veda sebagai contoh, Yajur Veda bab 32 ayat nombor 3 mengatakan Natasya Pratima Asti. Tuhan tidak ada rupa, tidak ada image. Tetapi orang Hindu hari ini memberi gambar kepada Tuhan. Ada 4